Bismillah. Boleh kita mula insya-Allah. Kita mulakan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin. وعلى آله وصحبه أجمعين وإن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ محمد يوسف وأستاذ حكيم، كيف حالكما؟ إن شاء الله في هذه الليلة المباركة نقرأ ما تيسر من الياقوت النفيس، ونريد أن نختم باب الجنائز وندخل مباشرة إلى باب الزكاة. ووصلنا في قول المصنف حمل الميت. Jadi kita dah sampai pada perbahasan hamlul mayyit, iaitu kewajipan yang ketiga. Selepas mana kita mandikan jenazah, kemudian kita kafankan jenazah, maka wajib ke atas kita sebagai mukallaf yang mengetahui kematian si mayat, wajib secara fardu kifayah untuk membawa mayat ke kubur. Dan tugas membawa mayat ini ialah tugasan lelaki, bukan perempuan lah. Bila kita bawa mayat, dia tidak menjadikan kita ni jatuh muru'ah, tidak menyebabkan kita jadi hina, tak. Malah membawa mayat ke kubur, itu ialah bir, satu kebaikan yang kita buat kepada si mayat, dan satu ikram daripada pihak kita kepada si mati. Jadi musannif sebut dalam kitab, yahsulu hamlul mayyiti bi ayyi hay'atin tusamma hamlan. Tercapainya membawa mayat ke kubur itu dengan apa-apa cara sekalipun yang dinamakan sebagai membawa. Tu. Sama ada kita bawa di atas keranda itu tertutup ke tak tertutup ke, ataupun kita bawa di atas katil, tak kisahlah, ataupun kita bawa di atas papan sahaja tanpa penutup, tidak ada masalah. Yang penting dinamakan sebagai hamlan. Cumanya yang aula dalam bab bawa mayat ini ialah seorang duduk di depan dalam keadaan dia pegang keranda, guna tangan kanan dia dan juga guna tangan kiri dia lah. Tak? Okey. Dan dia letak keranda tu atas bahu dia. Kemudian belakang ada dua orang. Kanan dan kiri ada dua orang. Kanan seorang, kiri seorang. Jadi yang paling aula cara nak bawa jenazah ni ialah kat depan yang seorang pegang macam ni. Tak? Belakang dua orang, mana belah kanan seorang, belah kiri seorang. Itu yang paling comel lah. Tapi kalau nak buat dua-dua, biasa orang buat dua-dua tak? Tidak ada masalah juga. Jadi depan dua orang tolong bawa, belakang dua orang lagi yang tolong angkat, tidak ada masalah. Kalau mayat tu berat, tak memadai dengan 4 orang, 6 orang, 8 orang, 10 orang, tidak ada sebarang muskilah lah. Tak? Tu. Kemudian disebut wataharumu, in kanat muzriyatan. Wa taharumu ay al-hay'ah. Diharamkan sebarang cara membawa mayat kalau pada pembawakan mayat itu ada muzriyah, penghinaan ke atas mayat. Contoh kita letak mayat di atas bakul, dalam bakul besar. Tak, tu menghina si mayat. Ataupun kita guna broza, orang panggil broza dah. Yang bawa, yang angkat, yang jenis yang alih tanah tu. Yang alih tanah, yang runtuhkan
tanah. Tak, kita letak mayat kat depan tu, kita bawa ke kubur, haram. Sebab apa? Padanya ada penghinaan. Ataupun kita letak atas belakang. Letak atas belakang. Kepala mayat sebab kat bawah kita pegang kaki. Kita badan besar, kita bawa mayat ke kubur. Dalam keadaan begitu haram. Sebab apa? Jelek, nampak jelek. Au yukhsha minha suqut. Ataupun haram juga kita bawa mayat dengan cara yang dibimbangi mayat tu akan jatuh daripada keranda tersebut. Tak? Contohnya mayat tu besar. Jadi kita bawa menggunakan tangan je. Seorang pegang kaki, seorang kat belakang pegang bahagian kaki, seorang lagi kat depan pegang bahagian kepala. Tu bimbang jatuh lah sebab mayat tu besar. Orang yang bawa tu pula kecil. Itu haram. Faham betul? Okey. Kemudian Syekh Mustafa tambah masalah tashyi' al-janazah. Tashyi' ni mana kita bawa jenazah itu ke liang lahat lah, ke kubur. Hukumnya sunat bagi lelaki, makruh bagi wanita. Bawa jenazah ke kubur. Makruh itu kalau tidak ditakuti adanya fitnah dan tidak berlakunya perkara yang haram. Maknanya kalau wanita pergi bawa si mati ke kubur, tidak berlaku sebarang fitnah. Mana pakaian tu pakaian yang molek, tidak ada pakai wangian, tidak menjerit, tidak menampar muka, tidak mencabut kain, tidak melolong. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau ada perkara-perkara yang haram, hukumnya menjadi haram. Si wanita pergi membawa si mati ke kubur. Pernah berlaku lah ketika mana saya duduk di Mesir. Kita duduk dalam rumah flat. Jadi kita duduk tingkat 3. Duduk saja dalam rumah, tiba-tiba bunyi melolong kat luar. Kita pun tengok, rupanya rumah paling bawah tu ayah dia meninggal. Jadi perempuan tu keluar daripada rumah dia macam orang gila dah. Abuya lagi. Sebab abuya tak silap. Abui ke abi ke apa gitulah bahasa Amiah dia. Lepas tu saya faham daripada perkataan dia tu, dia macam sebut siapa nak apa tu bagi kita makan lepas ni, siapa nak share rezeki kat kita lepas ni. Menjerit satu taman tu dengar, satu kawasan tu dengar suara kuat. Tu haram tu. Menunjukkan tidak redha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi kita yang bawa mayat ke kubur, kita dipanggil sebagai musyayyi' isim fa'il. Sunat bagi kita berjalan kaki ketika membawa jenazah ke kubur. Dan biar kita duduk depan, jenazah duduk di belakang. Biasa yang kita buat terbalik. Kita duduk di belakang, jenazah duduk depan. Hukumnya kurang comel lah. Yang moleknya, yang sunatnya ayakuna amamal janazah. Maknanya kita duduk di depan, jenazah duduk di belakang. Dan kita jangan duduk jauh sangat dengan jenazah. Dengan mana kalau kita berpaling, kita nampak jenazah tu. Itu yang paling comel lah. Kita nampak jenazah secara sempurna bila kita berpaling ke belakang. Jadi kita sebut pergi bawa jenazah ke kubur, sunat kita berjalan kaki, makruh kita naik kenderaan. Tapi kalau alah balik, mana ketika nak pulang daripada kubur ke rumah kita semula, ketika itu tidak ada masalah untuk kita menunggang, naik kenderaan motor ke kereta ke. Kalau kita jalan kaki pun tidak ada masalah juga. Boleh? Okey. Jadi makruh ke kubur dalam keadaan menunggang, kecuali kalau ada keunzuran lah. Contoh lemah, badan lemah, tak berapa sihat, ataupun tua sangat, ataupun tempat tu terlalu jauh. Nak tanam dalam 3 km daripada tempat kita jauh lah. Maka kita naik kenderaan tidak ada masalah. Dan disebut dalam kitab ni tidak dianggap sebagai satu keunzuran ulul mansib. Maknanya kalau kita ni tok guru, kita ni menteri, kita ni CEO syarikat tertentu, itu tidak dianggap sebagai keunzuran untuk kita naik kenderaan daripada rumah kita ke kubur kalau tempat tu dekat.
Okey, itu. Jadi siapa yang sembahyang ke atas jenazah, Nabi sebut terhasil baginya satu qiraat. Siapa yang bawa jenazah ke kubur dan saksikan jenazah ditanam, baginya 2 qiraat. Kita pindah kepada arkanus salati 'alal mayit, rukun-rukun sembahyang ke atas jenazah. Bila sebut sembahyang ke atas jenazah ni fahamlah. Tak, jenazah yang muslim yang tidak syahid. Sebab kalau kafir tak boleh kita sembahyang ke atas dia, haram. Begitu juga kalau muslim tapi syahid. Tak, syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia. Tak boleh kita sembahyang, hukumnya haram. Jadi syarat sah sembahyang jenazah ni sama macam syarat-syarat sah solat zuhur, asar, maghrib, isyak tu lah. Cuma ditambah syarat-syarat yang lain ataupun rukun-rukun yang lain, syarat-syarat sah yang lain. Maka disebut arkanus salati 'alal mayyit sab'atun. Rukun sembahyang ke atas si mayat ni ada 7. Ada berapa? 7. Yang pertama an-niyah, niat. Seperti sembahyang-sembahyang yang lain lah. Tak. Dan telah kita bincang dalam bab sifatus salah. Cara berniat. Okey, waktu niat samalah ketika mana angkat takbiratul ihram. Masa sebut Allahu Akbar, ketika itu kita berniat untuk sembahyang ke atas jenazah. Kat sini hukum sembahyang jenazah kita sebut fardu kifayah. Okey, masa niat tu wajib tak kita mulahazah, kita hadirkan kifayah? Tidak. Yang wajib kita hanya sebut sahaja sembahyang fardu jenazah. Kalau kita tak sebut sahaja sembahyang fardu kifayah ke atas jenazah ini, tidak ada masalah. Maknanya kalau tak sebut jenazah, kalau tak sebut kifayah, tidak menjadi sebarang masalah lah. Maknanya niat tu sah, sembahyang pun sah. Cuma yang comel sebut kifayah. Dan tidak wajib kita tentukan, ta'yinkan si mayat yang hadir depan kita tu. Tentukan dengan nama, itu tak wajib lah. Maknanya kita tak wajib sebut sahaja aku sembahyang ke atas si Zaid bin Muhammad. Tak, fardu kerana Allah Ta'ala. Tak wajib begitu. Dan tak wajib pun kita tahu siapa nama si mayat ni, duduk kat mana, tinggal kat mana, lahir kat mana, kerja benda sebelum ni masa hidup, tak wajib tahu. Okey. Cumanya kena ingat, kita kena ta'yinkan mayat sekadar untuk membezakan mayat ni dengan mayat yang lain. Itu wajib. Tentukan secara khusus ni Zaid, ni Muhammad, Ali, yang tu tak wajib. Tahu secara khusus, secara tafsir tentang si mayat tak wajib. Tapi ta'yin sekadar nak membezakan dia dengan yang lain wajib. Contoh, saya sebut sahaja aku sembahyang ke atas jenazah ini fardu kifayah kerana Allah. Itu wajib. Usalli ala hadzal mayyit, ala hadzal mayyit. Tu kita tentukan hadzal mayyit, bukan mayat yang lain. Atau usalli ala hadzal mayyit al-hadir. Usalli ala al-mayyit al-hadir, sahaja aku sembahyang ke atas jenazah yang hadir. Ataupun usalli ala man yusalli alaihi al-imam, sahaja aku sembahyang ke atas jenazah yang disembahyangkan oleh imam. Yang tu wajib kita hadirkan dalam niat. Maknanya tak memadai kalau kita niat sahaja sembahyang jenazah, gitu je, tak boleh. Mesti kita ta'yinkan juga, untuk ta'yin yang sekadar untuk membezakan jenazah ni dengan jenazah yang lain. Sahaja sembahyang ke atas jenazah ini, sahaja sembahyang ke atas jenazah yang hadir. Usalli ala hadha al-mayyit, usalli ala hadha, usalli ala al-mayyit al-hadir, usalli ala man yusalli alaihi al-imamu. Dan begitulah. Okey. Jadi kita sebut tak wajib kita ta'yinkan mayat. Tak. Itu kalau mayat itu apa? Hadir. Maknanya kalau mayat itu ada depan mata, kita hanya wajib sebut sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini. Atau usalli ala al-mayit al-hadir. Itu. Tapi kalau mayat tu ghaib, tak ada depan mata. Contohnya Tok Syekh kita meninggal di Mesir. Tak. Jadi kita nak sembahyang jenazah ke atas Tok Syekh kita ni. Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Dalam niat, nak niat lagu mana? Maka kita sebut ada 2 perincian lah. Kalau yang mati tu individu tertentu, contoh yang meninggal tu Syekh Taharayan, contoh, rahimahullah, baru meninggal baru-baru ni. Tak. Ulama Al-Azhar Al-Syarif. Maka ketika itu nak tak nak mesti ta'yin.
Maknanya kita kena sebut dalam niat kita, sahaja aku sembahyang ke atas Taha Rayyan, Syekh Taha Rayyan. Fardu kifayah kerana Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Boleh? Okey. Kalau kita nak sembahyang jenazah gaib, cuma bukan ke atas individu tertentu. Contohnya bila sebelum tidur kita nak buat ibadat. Nabi sebut siapa sembahyang ke atas jenazah dapat qirat. Jadi kita nak kejar qirat tu setiap hari. Maka kita sembahyang jenazah secara umum. Kita ni usalli ala man mata bi aqtaril ardi wa ghusil. Sahaja aku sembahyang ke atas setiap yang mati daripada kalangan orang Islam di seluruh bumi ni, di atas muka bumi Allah Taala ni, dan yang telah dimandikan. Sebab kalau tak mandi lagi tak boleh nak sembahyang. Jadi kita ni usalli ala man mata bi aqtaril ardi wa ghusil, fardal kifayah lillahi taala. Ketika itu tak wajib kita ta'yinkan secara khusus. Mana tak wajib sebut Syekh Taha Rayyan ke Syekh tu ke Syekh ni ke, tak. Sebab kita bukan nak sembahyang ke atas individu tertentu. Kita nak sembahyang secara umum. Usalli ala man mata bi aqtaril ardi wa ghusil. Sahaja aku sembahyang ke atas, mana malam ni boleh buat ni. Lepas syak ke sembahyang. Sahaja aku sembahyang ke atas mayat yang mati pada hari ini, tak, dan juga yang telah dimandikan. Fardal kifayah lillahi ta'ala. Faham tu? Cuba respon sikit. Boleh? Okay, yang kedua, arba'u takbirat. Wa arba'u takbirat. Rukun yang kedua bagi sembahyang ialah 4 kali takbir. 4 kali takbir ni termasuklah takbiratul ihram. Kalau kurang daripada 4, kita buat 3 je, maka batal sembahyang. Tak? Boleh? Jadi ketika sembahyang tu Allahu Akbar. Tak? Allahu Akbar 2. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Batal sembahyang. Sebab apa? Sepatutnya takbir mesti 4. Kita buat 3 saja dalam keadaan kita tahu ianya membatalkan sembahyang, maka batal lah. Okey, ada orang dia memang daripada start sembahyang tu memang niat nak buat 3 takbiratul ihram. Tadi dia akad takbiratul ihram dulu. Lepas tu barulah dia buat pertama, kedua, ketiga. Lepas tu baru dia bagi salam. Maka selepas dia buat takbir yang ketiga, lepas tu dia bagi salam, itu batal. Ketika itu batal. Ada orang dia tahu dah. Ada orang daripada mula sembahyang dia niat nak buat 3 sahaja. Allahu Akbar. Kita sebut orang begitu, ketika dia akad takbir tu, kita sebut sembahyang tu lam tanaqid aslan, tidak dikira langsung. Maknanya bila disebut Allahu Akbar, dia tu dianggap orang yang tak sembahyang pun. Jadi beza dengan yang pertama. Yang pertama, contohlah saya nak buat 4 kali takbir, Allahu Akbar. Tapi bila dah masuk sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis 3 malas nak sembahyang, ataupun buat 3 saja nak bagi salam. Kita sebut kamu dah masuk sembahyang, takbir pertama okey, kedua okey, ketiga okey. Lepas kamu pergi sana, batal lah. Ada orang dia memang niat nak takbir 3 kali je daripada awal sembahyang. Allahu Akbar. Start akad takbir tu kita sebut sembahyang tu tak dikira langsung. Mana kamu ni dianggap sebagai orang yang belum masuk sembahyang pun. Tak? Tu. Boleh? Dan sembahyang jenazah ni juga berlakulah masalah muwafiq masbuk tu. Jadi kalau apa nama? Takhallafa al-ma'mum an imami. Makmum ni lambat. Makmum lambat. Contoh Allahu Akbar, imam akad takbir, makmum pun akad takbir Allahu Akbar. Lepas tu imam akad takbir yang kedua, Allahu Akbar. Makmum belum akad takbir yang kedua. Tak. Lepas tu imam dah akad takbir yang ketiga, makmum masih belum akad takbir yang kedua. Maka kita sebut, kalau
makmum tu lambat akad takbir yang kedua, sedangkan imam dah masuk yang ketiga, takbir yang ketiga, kalau lambat tu disebabkan keunzuran, contoh dia terlupa, terlupa untuk baca apa? Untuk baca bacaan pada rukun yang kedua, pada takbir yang kedua. Masa imam akad takbir yang ketiga baru dia teringat, maka kita sebut dia kena baca dan sembahyang dia tak batal lah. Lepas tu dia terus akad takbir yang ketiga dia, yang keempat dia lah. Okey, kalau lambat tu dengan sengaja, maknanya Allahu Akbar. Tak. Lepas tu Allahu Akbar. Bila takbir yang kedua, lepas tu kita baca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa semua tu, selawat ke atas Nabi. Jadi imam baca selawat, makmum pun baca selawat. Imam dah habis selawat, makmum pun dah habis selawat. Jadi sepatutnya bila imam Allahu Akbar yang ketiga, tak, makmum pun angkat takbir yang ke tiga. Sebab apa? Masing-masing dah habis baca selawat. Tapi makmum ni malah dia sengaja takhalluf, mana lambat dengan imam. Jadi yang ketiga tu dia tak angkat takbir. Sampailah imam angkat takbir yang keempat, maka kita sebut sembahyang makmum batal. Sembahyang makmum batal. Kemudian kita sebut sunat. Sunat angkat tangan setiap kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu sunat letak di bawah dada ni. Kalau orang yang sembahyang jenazah ni, musalli ni, akad takbir lebih daripada 4 kali, sekalipun dengan sengaja, maka tak batal. Sebab ianya tidak lebih hanya sekadar zikir lah. Jadi kita akad takbir sampai 7 kali tak batal, sekalipun dengan sengaja. Sebab takbir yang ke 5, 6, 7 tu sekadar apa? Sekadar zikir, maka tak batal. Okay, Ustaz, kalau imam lepas takbir yang keempat dia tambah kali ke-5, kali ke-6, kali ke-7, kita sebut sembahyang imam tak batal. Sembahyang imam apa? Tak batal. Cuma kita sebagai makmum tidak disunatkan kita ikut. Kita sebagai makmum tidak disunatkan kita ikut takbir yang ke-5, ke-6, ke-7 tu tak disunatkan lah. Malah kita diberi 2 pilihan. Sama ada kita nak niat mufaraqah, kita bagi salam, kita pun baca doa apa semua, kita balik. Ataupun yang lebih afdalnya kita tunggu. Tak. Tunggu dalam takbir yang keempat. Bila imam dah akad takbir yang ke-7, dia pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Faham tak? Yang ketiga, rukun yang ketiga ialah wal qiyamu 'alal qadir, berdiri bagi orang yang mampu lah. Walaupun budak kecil, walaupun perempuan, yang sembahyang bersama-sama dengan para lelaki, tak, mereka ni juga wajib berdiri. Boleh. Jadi budak kecil ni, itulah hukum dia. Ada pun orang yang tak mampu, maka sembahyang ikut keadaan dia lah. Kalau tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, mengiring dan seterusnya. Dhabit untuk pindah daripada berdiri kepada duduk tu telah kita selesaikan sebelum ni lah. Yang keempat, qiraatul Fatihah ba'da ihda at-takbirat. Baca Fatihah bila? Selepas salah satu daripada takbir. Jadi kita ada 4 takbir. Kita nak baca Fatihah selepas takbir yang pertama boleh, selepas yang kedua boleh, selepas yang ketiga boleh, selepas yang keempat boleh. Tak? Okey. Ustaz, kalau saya nak baca yang kedua, bukankah pada takbir yang kedua tu dia ada zikir khusus dia, iaitu selawat ke atas Nabi? Jadi saya nak baca Fatihah dulu ke nak baca selawat dulu? Kita sebut dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kamu nak baca selawat dulu, sempurnakan bacaan rukun yang kedua. Sempurnakan bacaan takbir yang kedua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berhenti kejap azan.
La haula. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar Allah. Yallah, nuwasil. Jadi kita sebut qiraatul Fatihah ba'da ihda at-takbirat. Rukun yang keempat ialah baca Fatihah selepas salah satu daripada 4 takbir. Nak baca selepas takbir pertama, kedua, ketiga, keempat semua boleh. Okay, kalau contoh kita nak baca Fatihah selepas takbir yang kedua, maka adakah wajib kita baca bacaan selepas takbir yang kedua itu selawat dahulu sebab tu baru Fatihah, atau membaca Fatihah dulu baru selawat? Kita sebut tak wajib tertib. Tidak wajib tertib. Malah disunatkan. Disunatkan tertib. Okey. Cumanya yang awalnya kita baca Fatihah selepas takbiratul ihram, mana selepas takbir yang pertama lah. Okey, kemudian kalau orang tu dah start baca bismillahirrahmanirrahim, maknanya Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, maka wajib ke atas dia sempurnakan Fatihah. Cumanya boleh. Jadi kalau orang dah start, wajib disempurnakan. Kalau belum start lagi, belum baca bismillahirrahmanirrahim, maka dia boleh pilih untuk baca Fatihah tu selepas takbir yang kedua boleh, ketiga boleh, keempat pun boleh. Sunat sebelum baca Al-Fatihah kita at-ta'awudz. Kemudian kita katakan tidak disunatkan baca iftitah. Sebab sembahyang jenazah ni dibina ala takhfif, nak ringan. Supaya kita boleh cepat tanam, cepat selesaikan pengurusan selepas tu lah. Bawa ke kubur dan tanam. Surah pun tidak disunatkan. Ustaz sebut tadi takbir solat jenazah ni 4 kali. Kalau buat lebih boleh, 5, 6, 7 boleh. Jadi Fatihah boleh tak baca selepas takbir yang ke-5, takbir yang ke-6, takbir yang ke-7? Jaz, harus, hukumnya harus. Rukun yang kelima, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da atsaniyah. Rukun yang kelima ialah selawat ke atas Nabi selepas takbir yang kedua. Ini wajib. Mesti selawat selepas takbir yang kedua. Mesti selawat ke atas takbir yang kedua. Tak boleh kita pindah selawat tu letak lepas takbir yang pertama, ataupun lepas takbir yang ketiga, ataupun lepas takbir yang keempat. Tak boleh. Mesti selepas takbir yang kedua. Sekurang-kurangnya ialah Allahumma salli ala Muhammad. Tak, yang paling okey ataupun yang paling akmal, sempurna, selawat al-Ibrahimiyah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai habis macam kita buat pada tahiyat akhir. Rukun yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalitsah. Doa untuk si mayat selepas takbir yang ketiga. Ini pun sama. Tak boleh kita doa selepas takbir yang pertama ataupun kedua ataupun keempat. Mesti letak yang ketiga. Mesti letak yang ketiga. Tu. Lepas tu nak doa kat mayat tu, Syekh sebut doa lil mayit, doa untuk si mayat. Sebab ada berkhusus, makna kita doa tu memang kita niat kepada si mayat. Contoh, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jadi doa tu Allah maghfir lahu tu dia lah, si mayat ni. Tak? Secara khusus ataupun secara umum. Sebenarnya si mayat tu masuk dalam doa secara umum kita sebut. Contoh kita sebut Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi doa tu secara umum. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ampunkan dosa mereka. Si mati seorang kat depan. Jadi sepatutnya Allah maghfir lahu, kita Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Tidak ada masalah. Tak. Tapi dengan syarat kita niatkan si mayat dan juga niat selain daripada si mayat.
Jadi sama ada kita niat secara khusus untuk semayat ataupun niat secara umum. Faham tak? Tidak boleh kita sebut Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Niat secara umum, doa secara umum, tapi ketika niat itu kita tidak niatkan doa itu untuk semayat juga. Kita doa macam mana? Allah maghfir, wahai Allah, apakan orang mukmin, yang lelaki yang perempuan. Kalau kita doa begitu, boleh ke tak? Ada kalau boleh, ada kada tak lah. Macam tadi lah. Maknanya kalau kita niat Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat tu kita niat sekali dengan jenazah duduk depan kita ni, boleh lah. Kalau kita tidak niatkan sekali dengan jenazah kat depan ni, maka tidak sah niat. Tidak sah doa begitu. Okay. Doa pula mesti doa ukhrawi. Allah maghfir lahu warhamhu, doa yang berkait dengan akhirat. Rahmat Allah, pengampunan Allah. Tak boleh doa yang duniawi. Melainkan kalau doa duniawi itu akan yaul amruhu lil ukhrawi. Contoh kita doa supaya Allah Taala pemudahkan hutang si mayat ni dibayar. Contoh dia mati dalam keadaan ada hutang, terbeban hutang dalam 300-400 ribu. Jadi dalam doa kita tu, kita tak niat, kita tak doa Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi ma'fu anhu. Tak, kita niat apa? Kita doa apa? Kita doa supaya Allah Taala pemudahkan hutang si mati ni untuk diselesaikan. Itu boleh, walaupun berkait dengan dunia, tapi dia akan pergi kepada akhirat juga. Tak, sebab bayar hutang ni berkait dengan dunia. Benda tu berlaku di dunia. Tak. Tapi kalau tak selesai hutang, ada masalah di akhirat. Jadi kalau selesai hutang, selesailah di akhirat. Jadi ada hubung kait dengan apa? Dengan akhirat, maka tidak ada masalah jugalah. Boleh? Jadi sekurang-kurang doa kita sebut Allah maghfir lahu. Selesai. Walaupun si mayat tu budak kecil lah. Itu di sisi Imam Ash-Shihab Ibnu Hajar. Jadi sekalipun budak kecil, kena Allahumma maghfir lahu. Tak. Jadi di sisi Imam Ibnu Hajar, kecil ke besar Allah maghfir lahu. Imam Ramli sebut kalau kecil memadai, kita sebut Allah maj'alhu faratan li abawaih, dan sampai habis. Mana walaupun tak sebut Allah maghfir lahu, kita minta ampun dosa, tak ada masalah. Kita doa jenis doa yang minta Allah Taala bagi syafaat kepada mak ayah, tak, itu juga tidak ada masalah, memadai lah di sisi Al-Imam Ramli rahimahullahu ta'ala. Kemudian dalam surat 367 itulah cetakan kitab saya ni, disebut doa yang sempurna lah. Doa budak kecil pun ada, doa untuk orang besar pun ada, yang tu boleh pakai baca lah. Okey. Yang ketujuh, doa ataupun kita sebut rukun yang ketujuh ialah assalam, bagi salam. Itu salam yang pertama. Macam mana? Assalamualaikum. Tempatnya mana selepas daripada takbir yang keempat. Itu pun kalau kita nak takbir 4 kali lah. Kalau kita nak takbir 7 kali selepas takbir yang ketujuh. Nak takbir 8 kali selepas takbir yang ke-8. Takbir yang kedua hukumnya sunat. Dan sunat kita tambah warahmatullah, macam sembahyang-sembahyang yang lain. Dan sunat juga kita iltifat, assalamualaikum warahmatullah, sunat. Berpaling kanan kiri. Okey. Dan disyaratkan untuk sahnya sembahyang ke atas mayat, mesti mandi dulu mayat tu. Tak? Jadi pastikan kalau kita nak sembahyang, contoh sembahyang jenazah ke atas orang yang jauh, di Mesir, di Madinah, di Mekah, datuk-datuk guru yang mati di sana, syekh-syekh yang mati di sana, pastikan mereka dah dimandikan. Kalau tak sembahyang kita tidak sah. Boleh? Ataupun kalau tak sudah dimandikan, kita tayamum. Selepas tayamum baru sembahyang. Jadi syarat mesti mandi dulu. Disyaratkan kafan dulu tak? Tak. Lepas mandi, belum dikafan, kita sembahyang dah boleh? Sah sembahyang, cuma makruh lah. Yang moleknya mandikan, lepas tu kita kafankan, lepas tu baru kita tanamkan. Kita sembahyang. Itu yang paling elok lah. Sunat kita sembahyang di masjid dengan 3 saf dan ke atas. Okey. Kalau budak kecil yang tolong sembahyang, gugur tak ke fardu kifayah tu?
kita sebut gugur. Wa yasqutul fardu bi salatis sabi. Jadi hukum sembahyang jenazah fardu kifayah. Okey, sekarang ni si Zaid ni dah dimandikan. Kemudian sebelum sempat al-balighin, lelaki yang balik sembahyang ke atas si Zaid ni, ada budak kecil dalam 10-15 orang jenis redik ni, dan mumayyiz dah sembahyang ke atas si mayat. Memadai tak? Kita sebut pertama memadai dan menggugurkan fardu kifayah ke atas ar-rijal al-balighin. Faham tu? Berbeza kalau perempuan. Kalau perempuan tidak memadai. Jadi Zaid telah mandikan, dikafankan. Kemudian datang satu kumpulan wanita dalam 15 orang yang dah balik sembahyang ke atas mayat. Kita sebut sembahyang wanita tersebut tidak menggugurkan lagi kefarduan fardu kifayah. Sembahyang mereka sah. Tapi fardu kifayah sembahyang untuk menggugurkan fardu kifayah belum tergugur. Jadi kena disembahyang kali kedua oleh para jemaah lelaki. Okey. Ustaz, jemaah lelaki yang balik tak ada, Ustaz? Kalau tak ada jemaah lelaki yang balik, kena disembahyangkan oleh jemaah lelaki yang belum balik, budak kecil yang mumayyiz. Jadi tetap tidak gugur dengan perempuan selagi mana ada lelaki, walaupun lelaki tu yang sabi yang mumayyiz. Boleh? Tu. Okay, kalau tidak ada lelaki, tak ada, budak kecil pun tak ada, maka tak ada masalah lah. Perempuan sembahyang dan gugur kefarduan fardu kifayah. Tak? Ataupun kita sebut ada lelaki, ada budak kecil, tapi mereka tak nak sembahyang kat atas si mayat. Mungkin ada hubungan jahat. Mungkin si mayat tu jahat sangat kot. Tak? Jadi hak lelaki tak nak sembahyang, hak budak kecil pun tak nak sembahyang kat atas si mayat. Ketika itu wajib ke atas jemaah wanita sembahyang ke atas si mayat dan gugur kefarduan fardu kifayah tu. Okey, selesai kat situ. Jadi mudah je sembahyang jenazah ni sebenarnya. Cara lagu ni, Allahu Akbar, dalam hati sahaja aku sembahyang jenazah, sembahyang semula. Sahaja aku sembahyang ke atas mayat ini fardu kifayah, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Nak mengikut imam kerana Allah Ta'ala tu, kerana Allah Ta'ala tu sunat lah. Mengikut imam tu wajib lah. Tak macam sembahyang yang lain, wajib kita niat menjadi makmum. Kalau tak kena cara, jadi sembahyang kita batal pula. Jadi kita tak jadi makmum sekarang ni. Allahu Akbar, dalam hati sahaja aku sembahyang kat atas mayat ini makmuman, usalli ala hadzal mayit al-hadir makmuman lillahi ta'ala. Semula usalli ala hadzal mayit al-hadir makmum fardal kifayati. Kena sebut fardal kifayati ataupun fardan, walaupun tidak ada lafaz al-kifayah. Tak, lillahi ta'ala. Tu takbir yang pertama. Lepas tu baca Fatihah. Habis Fatihah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis dah, selesai. Allahu Akbar, Allahumma ghfir lahu. Allahu Akbar, takbir yang keempat tu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi takbir yang keempat tak wajib kita baca apa-apa sebenarnya. Cuma yang kita buat sama tu sunat lah. Allahumma, apa nama? Lama tak sembahyang jenazah. Ada apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Doa yang lain tu sunat lah. Jadi selepas takbir yang keempat sunat kita baca doa. Tak wajib. Manakala nak bagi salam terus tidak ada sebarang masalah. Jadi Syekh Mustafa tutup bab solat jenazah ni dengan aulan nas bis salat ala al mayyit. Siapakah yang paling aula untuk sembahyang ke atas si mayat? Yang pertama ayah. Kalau tidak ada, ayah kepada ayah, atuklah dan ke atas. Kalau tak ada, anak. Kalau tidak ada, cucu dan ke bawah. Cucu kepada si mati dan ke bawah. Kemudian al-akh asy-syaqiq, mana adik-beradik kandung dengan si mayat.
Lepas tu adik-beradik sebapa. Adik-beradik sebapa yang lelaki lah dengan si mayat. Lepas tu anak kepada adik-beradik sebapa, anak kepada adik-beradik kandung, anak kepada adik-beradik sebapa. Dan boleh bacalah tu Jadi pertama kita dahulukan al-ab, lepas tu kita dahulukan yang lelaki. Kemudian tak ada juga lelaki, barulah kita dahulukan, kita cari orang perempuan lah sembahyang kat atas si jenazah. Dalam perempuan tu pula samalah. An-nisa'ul aqarib yang didahulukan, maknanya mak dulu, kemudian nenek, kemudian ikut sama macam ranking ataupun maratib darajat bagi ar-rijal. Kemudian al-ajnabiyat akhir sekali. Okey ustaz, kalau si mayat mati, ayah tak ada, atuk tak ada, tak, yang ada ni anak lelaki. Anak lelaki ada 4 orang. 4 orang ni mana yang lebih aula sembahyang kat atas si mayat? Kita sebut, kita pilih yang lebih adil dan juga lebih berumur. Lebih berumur ni maknanya lebih berumur. Al-adlu al-aslan fil Islam al-afqah. Mana kita dahulukan orang yang lebih adil, mana anak yang lebih adil dan juga lebih berumur lah. Al-aslan fil Islam ni dululah ni. Dulu ni maknanya 4 orang adik-beradik kan. Siapa yang masuk Islam dulu? Contoh adik bongsu masuk Islam dulu. Tak. Jadi adik bongsu ni dah Islam 10 tahun. Ni baru 2 tahun, ni baru 3 tahun, ni baru 8 tahun. Jadi adik bongsu tu, walaupun adik bongsu, dia lebih berhak untuk imamkan ayah dia tu. Sebab apa? Dia lebih berumur, nisbah kepada keislaman dia. Tapi hari ni tak ada lah benda ni tak. Sebab jangan berlaku lah. Maknanya biasanya 4 orang tu lahir-lahir tu semua pakai Islam dah, adik-beradik dia tu. Jadi 4 orang tu kita nak dahulukan yang mana yang paling besar lah. Umur contoh umur 40, maka dia lah lebih lama Islam sebab dia lahir dulu. Gitu Ustaz, dalam 4 orang ni ada yang lebih faqih dalam sembahyang jenazah? Tak, kita tetap dahulukan yang lebih al-adlu al-asan berbanding yang al-afqah. Faham tu? Kemudian kita berpindah kepada dafnul mayit, tanam jenazah. Tanamkan jenazah. Maka kita sebut wajib ditanam jenazah pada kubur. Wajib kita tanam jenazah di perkuburan yang jenazah mati di situ. Manakala mati di area Baluk ni, tanam di Baluk. Tu tak boleh kita pindah sampai ke Maran, kita bawa si mayat sampai ke Selangor. Tak boleh, haram kita pindahkan si mayat. Tu hukum asal dalam mazhab Syafi'i, haram. Boleh? Tu. Sekalipun aman daripada tagayyur. Mana mati dekat Baluk, nak pindah tu, pergi ke Pulau Pinang, tanam kat sana, haram. Sekalipun aman daripada perubahan pada si mayat tu, haram. Tu hukum asal. Wallahu alam, yang hari ni kita buat ni mungkin mazhab lain lah kot. Sebab apa jadi haram tu kita pindahkan si mayat? Sebab dia akan jadi lambat lah pengurusan tu. Tak? Sedangkan nas datang menyuruh kita percepatkan pengurusan jenazah. Jadi bila kita nak ke Penang, makan contoh 4 jam, 5 jam, sepatutnya dah selesai tanam dah. Kalau tanam kat sini, bila sampai ke Penang tu bukan terus tanam. Adik-beradik sana nak cium dulu, nak macam-macam lah. Jadi makin lambat. Sedangkan nas suruh cepat. Tu. Jadi selagi mana boleh ikut yang muktamad dalam mazhab ni, ikutlah. Dia sebenarnya nak cari pandangan ni boleh cari. Tak? Dalam pandangan tak ada mazhab Syafi'i, kutip mazhab pandangan lain, mazhab lain. Boleh jangan cari, kita pun boleh buat keluar benda tu. Tapi jadi celarulah sikit masyarakat. Ustaz ni ajar lain, ustaz ni ajar lain, ustaz ni ajar lain. Dah. Jadi kita nak sekatakan sudut amalan, terutama bab ibadat ni, kita ikut satu mazhab, kita ambil yang muktamad. Melainkan hal tertentu, barulah kita keluar daripada pandangan mazhab Syafi'i. Tak? Tu. Contoh masalah yang baru berlaku ni, masalah pelajar-pelajar UIA lah. Ditolong basuh kuil.
orang Hindu. Hukumnya apa? Kalau kita tengok dalam mazhab-mazhab lain, ada yang mengatakan kalau dapat tender untuk bina kuil, ada katakan boleh. Ada yang kata boleh, mazhab Hanafi tak silap. Semuanya bila dia tengok, jumhur kata tak boleh. Jumhur kata tak boleh. Jadi kita pegang yang jumhur lah. Apa keperluan kita nak sampai ke peringkat lagu tu? Kuil pun kita nak pergi tolong basuh. Ada patung yang kena kotoran tu kita nak pergi lap. Bagi comel sikit, nanti puak Hindu mari nak sembah. Tak, kita pula negara Islam. Malaysia ni Muslim majority. Berbeza kalau kita ni negara yang cerita lain lah. Kalau Islam tidak majority, sentiasa ditendah dan sebagainya, mungkin ada cerita lain, masalah lain, maqasid lain. Tapi kita negara Islam, kita majority, tak sepatut dia orang yang rakyat kita lebih. Tak. Begitu. Faham tu? Tu malas nak buka yang lain lagi tu. Ucap Merry Christmas lah apa semua tak. Walaupun ada pandangan ulama semasa kata boleh Syekh hari Jumaat. Ramailah juga ulama semasa ni atas illah dulu ucap Merry Christmas ni ada pengiktirafan terhadap agama pihak Kristian ni. Sebab tu diharamkan. Hari ni tidak ada bila seseorang tu ucap Merry Christmas ataupun kullu sanah wa antum thayyibun sempena hari Christmas 25 Disember tu, tidak ada dalam ucapan tu rasa iktiraf daripada si pengucap terhadap agama orang yang diucapkan, iaitu agama Kristian. Maka dikatakan tidak ada masalah, malah ada sebagian ulama sebut mustahab. Dia tuntut min babi silaturrahim lah bainal insan. Tak, tu. Jadi saya sendiri pun sebenarnya lebih cenderung kepada yang kata haram tu lah. Jadi sekalipun kalau kita tak nak juga ambil pandangan yang kata haram, kita tak ada kawan yang Kristian pun dekat Facebook. Apa sebab kita nak sebut Merry Christmasnya? Tak, masuk 25 Disember dia dulu selamat menyambut Merry Christmas. Dalam Facebook kamu tu ada kawan yang agama Kristian? Tak ada. Lepas tu tujuan apa? Faham tak? Jadi pemudah sangat. Elok benda-benda yang berlaku khilaf tak, selagi mana kita boleh tinggal lah. Lain lah kalau kita ucap orang tu boleh masuk Islam ke apa ke, itu cerita lain. Ni kalau ucap pun sama, tak ucap pun sama. Dia pun tak anggap kita jahat, kita apa semua. Kadang-kadang kita je berperasaan begitu. Dia tak ada benda pun. Masa kita hari raya dia tak ucap-ucap pun. Tak, kita tak rasa benda pun, dia tak ucap, tak ada masalah. Dia pun sama, kita tak ucap pun dia tak ada masalah. Tak, tu. Jadi benda-benda lagu tu wujud khilaf. Dalam kitab fiqh sebut lain, ulama semasa yang muasir ni ada sebut pandangan lain. Tak, kalau tidak ada keperluan sangat, kita tak payahlah nak buat. Itu pandangan saya lah. Pandangan saya, kita lebih ihtiyatlah, jaga-jaga. Contoh macam daging korban kan gaduh pula. Daging korban tak boleh bagi pada orang kafir dalam mazhab Syafi'i. Nak gaduh, nak pertahankan juga boleh tu. Guna pandangan mazhab lain apa semua. Kamu ada jiran kafir? Tak ada. Nak balas pasal apa? Tak, satu lagi, orang yang biasa sembelih ni, tak, satu bahagian 800 ke 900. Dia sembelih tu tak ada duit ke tak ada duit? Ada duit. 900 tu sebahagian kecil dari duit dia, dalam bank dia dah 300-400 ribu. Cuba ambil RM50, pergi beli daging kat kedai TMG ke apa, bagi orang jiran kamu yang kafir. Kenapa nak bagi juga daripada apa tu binatang korban? Orang tu ada tanya ke ni korban, kalau tak ni, kalau bukan daging korban aku tak terima. Tak ada je. Tak. Jadi biarlah kita, sedangkan orang Islam yang susah pun ramai lagi yang tak rasa daging sepanjang tahun. Hari raya tu nak rasa daging, kita bagi kepada orang kafir dah separuh. Tak, jadi kena itulah. Benda-benda yang tidak ada keperluan sangat, kita ambil pandangan yang muktamad. Walaupun ada pandangan lain tu, tak apalah, orang lain nak beramal, tapi kita sendirilah
Kita sini bismillah. Dia baca tak ada masalah. Kenapa? Ni panggil ni di sini. Sini. Sini lah. Faham tak? Baca sikit lagi. Jadi saya sebut aqallu dafnil mayit an yakuna fi hufratin taqtumu. Tak apa. Aqallu dafnil mayit an yakuna fi hufratin taqtumu raihatahu wa tahrusu min as-siba. Sekurang-kurang kafan mayat ialah mesti dalam lubang. Mesti gali lubang. Fi hufrah tu lubang. Jadi tak boleh di tanah kita letak mayat. Lepas tu kita buat bangunan yang menutup si mayat, tak boleh. Sebab tak gali lubang. Mesti fi hufrah. Dalam lubang. Taqtumu raihatahu. Lubang tu pula mampu menutup bau si mayat selepas mayat tu hancur, dan juga mampu defend mayat tu daripada apa? Sibak. Tahrusu minas sibak. Daripada digali oleh binatang buas seperti serigala, anjing, harimau dan sebagainya. Itu. Dalam mana tu terpulang. Yang penting apa? Yang penting tercapainya tidak ada bau, tidak tersebarnya bau selepas si mayat mati, dan juga boleh pelihara si mayat daripada digali. Jadi agak dalam lah. Digali daripada oleh as-sibak. Boleh. Jadi kita sebut fi hufrah tadi tak? Sama ada mayat letak sini, kita letak bangunan, tak boleh. Ataupun mayat kita letak atas bumi, betul kita kabuh, kita letak pula atas si mayat tu tanah-tanah yang tinggi juga tak boleh. Mesti gali, letak dalam tanah. Tak? Tu. Ataupun kita tutup si mayat menggunakan batu, letak dalam tu. Jadi bau dia tu mungkin tak keluar dah satu. Lepas tu menghalang daripada sibak juga tak boleh. Mesti gali. Sebab itu tidak dinamakan sebagai dafn pun. Mesti gali. Wa akmaluhu, dan kesempurnaan bagi tanam mayat. Wa akmaluhu ay wa akmalud dafn ay yakuna fi lahdin fil ardil qawiyyah wa shaqqin fi ar-rakhwah wa an yakuna wasi'an umquhu qamatan wa bastah. Tu habis kat situ. Nabi dah kalau ikut matan kan. Kita baca Kesempurnaan kafan tanam ialah ke bumi mayat ni ayakuna fi lahdin fi ardil qawiyyah. Kita tanam mayat dalam lahat, liang lahat. Kalau tanah tu jenis tanah yang kuat. Apa liang lahat? Mudah je. Depan saya kiblat. Depan saya apa? Kiblat. Jadi kita gali tanah. Tak? Ada petok lah tanah tu. Okey. Bila kita dah gali ada dinding lah. Dinding menghadap kiblat, dinding sini satu, dinding sini satu, dinding sini satu. Petok kan? Dinding yang menghadap kiblat tu, tak, kita buat lubang pula kat tengah. Dinding ni dinding macam tu, tak? Yang menghadap kiblat. Dinding ni kita gali pula kat tengah. Kita gali agak besar supaya muat untuk kita letak jenazah. Kita letak jenazah kat dalam dinding yang telah kita lubang yang telah kita gali kat di dinding yang menghadap kiblat tu. Faham tak? Masa kita letak mayat tu, kita letak dalam keadaan apa? Atas lambung kanan, dalam keadaan muka menghadap kiblat, dada menghadap ke kiblat. Boleh? Lepas tu belakang dia tu kita cover dengan labinah, dengan bata ataupun dengan tanah, supaya apa? Dia akan jadi gini lah mayat tu. Faham tak? Dia akan jadi gini.
kepala, ni kaki. Dalam keadaan mengereng lagu ni. Jadi kalau kita letak gitu je, nanti dia jatuh pula. Bila jatuh dia terlentang. Dari belakang tu kita letak batu supaya dia tak terjatuh. Jadi terlentang. Kita letak batu nak defend belakang dia tu daripada jatuh. Lepas tu kita tutup lubang tu dengan khashab, dengan kayu. Tutup lubang tu dengan kayu. Lepas tu barulah kita kambus. Okay, bila kita kambus tanah tu, kena si mayat tak? Tak kena lah. Sebab apa? Mayat tu duduk kat tengah ni. Kat dalam liang lahat. Faham tu? Tu satu cara. Wa syakkin fil rakhwah. Maknanya sunat kita yang sempurnanya kalau tanah tu tanah yang rakhwah, yang lembut. Tak, kita tak boleh nak buat liang lahat. Kalau kita buat liang lahat, tanah tu jatuh. Buat lagi, jatuh lagi. Jadi pakai cerah lah. Tak, maka kita buat syak. Apa syak? Kita gali. Tak, jadi gali-gali jadi gini lah. Ni kubur ni. Nampak segi kan? Kat tengah-tengah tu kita gali satu lubang lagi. Lubang kecil. Yang muat si mayat. Ni mayat. Tak tengah ni. Tak tengah macam mana tak dalam keadaan gini lah. Menghadap kiblat. Satu sana kiblat yang gini. Atas lambung kanan. Macam tu di kepala dia gini lah. Ni kepala. Kita letak atas lambung kanan dalam keadaan menghadap kiblat. Lepas tu belakang pun kita cover dengan labinah lah. Dengan batu ke apa. Bimbang dia jatuh dalam keadaan dia terlentang. Tak menghadap kiblat pula. Tak boleh. Tak. Okay, bila kita dah letak labinah, batu apa semua tu, dia nak pelihara dia, nak defend dia daripada jatuh. Tak. Lepas tu kan lubang bawah tu kan. Lubang tu kita tutup dengan kayu. Dengan papan lah. Papan yang agak kuat. Lepas tu barulah kita kambus. Bila kita kambus tu, tanah yang kita kambus tu kena semayat. Tak kena juga. Sebab apa? Semayat tu duduk dalam syak. Dalam kubur yang kecil dalam tu. Yang telah kita tutup dengan kita panggil kayu. Ataupun papan. Tu cerita dia. Faham tu? Itu yang sunat, yang akmal lah. Tak buat lagu tu pun boleh. Yang penting mesti madhab kiblat je. Maknanya kalau kita letak kat kubur tu, kita gali kubur, kita letak terus kat bawah tu. Lepas tu kita cover sikit belakang si mayat tu supaya nak jaga dia daripada jatuh terlentang. Tak, yang menyebabkan muka madhab ke atas pula, bukan madhab kiblat. Tak, lepas tu kita jatuhkan tanah. Bila kita jatuhkan tanah tu kena si mayat. Tidak ada masalah juga. Tak. Yang kita nak cerita ni yang akmal, Lepas tu wa ayyakuna wasi'an. Sunatnya kubur tu sama ada kita buat secara lahat, liang lahat ataupun syak. Syak ni tak tahu bahasa kita panggil apa. Tak. Biarlah kubur tu luas. Luas kadar mana? Sekadar memudahkan untuk orang turun masuk dalam kubur dan memasukkan jenazah dalam liang lahat atau dalam syak. Mana agak luas lah supaya contoh nak masuk 2 orang, 3 orang. Maka biarlah 2-3 orang yang masuk nak tolong masukkan jenazah dalam liang lahat ataupun dalam syak tu mudah buat kerja. Ni kalau sempit sangat tak jadi kerja lah. Jadi sunat luaskan sikit. Umquhu qamatan wa bastah. Lepas tu sunat kedalaman dia tu satu qamah. Qamah ni berdiri orang yang sederhana tinggi. Saya pendek, orang yang sederhana tinggi. Dia berdiri, lepas tu bastah dia angkat tangan dia. Tinggi lah maknanya. Agak tinggi sungguh lah. Tinggi lah. Qadar berdirinya seorang yang sederhana tinggi. Tak pendek, tak tinggi. Sederhana. Lepas tu dia angkat pula tangan dia. Tinggi tu. Kubur. Yang syomelnya lah. Boleh? Lebih kurang dalam 4 hasta setengah lah. Mengikut hasta tangan orang yang sederhana. Panjang. Jadi Syekh sebut apa dia? Syekh sebut wa ayyakuna wasi'an umquhu qamatan wa bastatan fihima ay fil lahdi wasyak. Lepas tu sunat orang yang memasukkan si mayat ke dalam kubur tu lelaki. Walaupun si mayat tu perempuan. Sunat yang memasukkan mayat dalam kubur lelaki. Sebab perempuan ni lemah. Tak boleh nak buat kerja-kerja berat ni. Okey, siapa yang lebih berhak menanamkan mayat?
Kalau mayat tu perempuan, kita sebut yang lebih berhak tanam mayat ialah lelaki lah, suami dia. Lepas tu mahram dia. Tak. Contoh isteri saya meninggal, marah dia buat contoh lagu tu. Contoh. Tak. Lepas tu siapa yang lebih sesuai menanamkan si jenazah dalam kubur? Saya. Lepas tu mahram dia. Mahram dia maknanya abang dia, ayah dia, adik laki dia. Kalau tak ada mahram nasab, pindah mahram radha'. Lepas tu musaharah. Musaharah ni maknanya pak mentua dia, mak ayah sajalah. Gitu. Wa yundabu ayaqula mudkhiluhu sifa'in. Orang yang memasukkan mayat ke kubur sunat sebut bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lepas tu sunat bagi setiap orang yang hadir ke tempat tempat perkebumian mayat tu, bolong dah. Wa yundabu an ya'khudha kullu man hadara dafna shay'an min at-turab. Sunat orang yang datang ke kubur tu lah, ambil tanah yang dah telah digali, baca 7 kali surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tak. Lepas tu campak ke dalam kubur. Campak ke dalam kubur. Tu. Jadi sunat kita mari kita ambil tanah yang telah digali, baca surah Al-Qadar 7 kali, kita pun campak dalam tanah. Kalau kubur tu telah digali, tak, lepas tu kita pun buat keluar satu jenazah tu masih elok. Sebagai contoh, hafizun li kitabillah ke, hafizun li ahadits Rasulillah ke, waliyun min awliyaillah as-salihin ke. Nah, maka kain kafan molek, orang pun molek lagi, sahabat Nabi ke. Kita baca, kita ambil tanah, kita baca 7 kali surah Al-Qadar, kita letak tanah tu dalam kain kafan dia. Okey. Nak tanam malam boleh Ustaz? Boleh, tidak ada masalah, tak makruh pun. Cumanya disebut kat sini wa minal bid'ahil muharramah, termasuk bahawa bid'ah yang muharramah. Kita orang yang mengajar agama jangan sensitif sangat dengan perkataan bid'ah ni. Memang ada lah bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat kita ni. Bukan, faham tak? Kadang sebab kita nak berlawan dengan Wahabi tak boleh dengar bid'ah, kita jadi sensitif. Tak, memang ada bid'ah-bid'ah yang diharamkan, yang dilakukan oleh sebahagian orang yang jahil di kalangan kita lah. Tugas kita ajar. Okey. Jadi disebut antara bid'ah yang muharramah yang diharamkan syarak ialah tanam 2 orang dan ke atas dalam satu kubur. Tak boleh, haram. Kalau ada fili bertidak, maknanya mula nak tanam tu tanam 3 orang, 2 orang dalam satu kubur, haram. Ataupun fil dawam ni mana kita tanam seorang mula-mula. Tak, lepas tu mayat yang pertama tu belum hancur, kita gali kubur yang sama, kita letak jenazah tu di sebelah jenazah yang lama. Haram juga. Sama ada dua-dua lelaki ke, dua-dua perempuan ke, lelaki perempuan ke, haram lagi. Sama ada mahram, mana anak beranak yang mati tu, buat satu kubur, haram. Dua-dua kecil, haram. Dua-dua besar, haram. Kecil dengan besar, haram lagi. Tak ada pun halal. Wa mahallul hurmah, tempat hurmah. Bila dikatakan haram tu kalau tidak ada darurah lah. Kalau tsunami, contoh berlaku tsunami, na'udzubillah. Tak, nak tanam seorang-seorang dalam kubur, nak gali satu kubur, lepas tu satu kubur, sedangkan jemaah yang mati tu ramai, nak gali setiap kubur tu makan masa. Tak, jadi lepas tu jenazah tu pula dah duduk dalam apa kita panggil, pertamanya jenazah tu bila jumpa nak dimandikan dulu, makan masa dah situ, dikafankan, makan masa pula. Lepas tu si jenazah tu tadi duduk dalam air, jadi bimbang, rosak dah badan dia tu. Tak, jadi kalau kita nak gali budak satu kubur, sebab nak tanam setiap kubur tu seorang, tak boleh lebih, maka bimbang benda-benda buruk berlaku lah, meletup ke perut si mayat, dah keluar bau-bau busuk daripada si mayat. Maka kalau ada darurah, yang mati tu ramai sangat, susah sangat untuk kita letak gali satu kubur bagi seorang, maka kita gabung, tidak ada masalah. Tak,
Kita gabung dalam satu liang lahat, 2 orang, 3 orang tidak ada masalah. Ataupun lebih tidak ada masalah. Ataupun tempat sempit juga tidak ada masalah untuk kita gabung. Okey, kemudian kita sebut haram kita gali kubur selepas kita tanam. Dan sebelum mayat tu hancur lebur. Hancur lebur ni maknanya hancur sungguh-sungguh. Tulang-tulang pun hancur. Tak, haram. Kita gali kubur, kita tanam dah mayat. Lepas tu nak gali pula, haram. Kalau sebelum mayat hancur lebur. Sekali dengan kain kafan, sekali dengan tulang-tulang tu hancur. Sebelum hancur haram. Walaupun dengan niat nak pindahkan si mayat ke Mekah, nak pergi tempat baik ni, ataupun Madinah, ataupun Baitul Muqaddas. Tak. Ataupun dia sendiri, walaupun dia sendiri yang mewasiatkan. Kita tanam dah, lepas kita tanam tu dan 2-3 hari, tak teringat ayah aku ni dulu wasiat suruh tanam di Mekah, contoh. Adakah kita kena gali? Haram. Bila dah tanam, haram kita gali sebelum dia sebelum dia apa? Hancur lebur lah. Jadi tanah lah. Jadi haram kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat boleh. Contoh kita tanam tapi lupa nak mandi, lupa nak tayamum, boleh kita gali balik. Malah wajib gali balik untuk kita mandikan dulu, semayangkan dulu. Cuma dengan syarat badan dia tidak berubah. Dah seminggu tanam baru teringat, kita tanam baru ni, kita tak semayang, kita tak mandi dulu kat atas jenazah kita punya ayah ke apa tak. Maka ketika itu berubah dalam si mayat dalam kubur tu, haram kita nak gali. Faham tu? Ni siap dah? Buat je lah tu. Buat je, tak ada masalah. Belum. Tak tahu. Takut tak atas apa nama? Awak tak atas kereta, takut jatuh. Tak dalam kereta? Tak tahu. Rasa dalam kereta. Allah a'lam. Okey, terus. Ditanam di kubur yang ditanam di tempat tanah yang dicuri, ardin maghsubah. Tak. Lepas tu pemilik tanah tu kata, mayat ni keluarkan balik daripada tanah aku tak izinkan. Kita wajib gali balik, tanam mayat tu ke tempat lain. Tapi kalau pemilik tanah tu kata tak ada masalah lah, biarlah mayat dalam tanah aku ni, tak ada masalah, maka tak wajib kita gali lah, biarkan sahaja. Ataupun memang talib pemilik tanah tu diam, tak kata apa, juga tak wajib kita gali. Tak boleh kita gali lah, bukan tak wajib, tak boleh. Kalau mayat tu kita tanam menggunakan kafan yang dicuri, lepas tu pemilik kain kafan tu minta nak balik kain kafan dia, tak, kena gali balik. Sebab tu hak orang, bukan hak semayat. Ataupun ketika sedang gali kubur tu, proses gali kubur tu, terjatuh jam Rolex harga ribu-ribu tu dalam tanah, dalam kubur, tak. Ataupun jatuh emas ke, ataupun harta yang walaupun tak mahal mana, lepas tu pemilik bagi harta tu nak balik dia punya apa, harta yang terjatuh, boleh kali, tidak ada masalah. Tak bagi khatimatun nas'alullah husnaha. Baca penutup, tak apalah, kita baca. Sunat kita mentakziah ahli mayat, keluarga si mati. Sama ada kita gali untuk forensik, gali untuk forensik. Forensik ni bukan sebelum tanam, siap dah. Forensik ni bukan kita nak check si mayat ni, kalau ada kita nak tahu dia mati sebab apa. Tak, kalau ada kes jenayah kita nak tahu dia diserang bahagian mana. Rasa selesai sebelum ditanam lagi. Betul. Jadi ditakhirkan. Kadang-kadang lambat sangat ditakhirkan tu, nak check tu, nak
kes berbangkit bedah siasat balik. Kalau ikutnya, kalau dah berbau tak boleh dah sebenarnya. Itu mazhabnya muktamad lah. Allah a'lam, pandangan lain adakah dianggap sebagai hajat? Allah a'lam, saya tak berani nak kata lah. Cuma siapa bagi fatwa kata boleh tu, mungkin ada sandaran dia, masing-masing tanggung lah. Allah a'lam. Tusannu, kita sebut sunat kita takziah ahli keluarga si mati. Sama ada kita takziah tu adik dia yang kecil, abang dia ke, yang lelaki ke, yang perempuan ke, boleh berlaku. Cumanya kalau perempuan tu perempuan yang syabah ni umur 18, 19, 20, mana pemudi lah, tak boleh kita takziah, ucap takziah kat dia. Tak, kalau kita ni jenis orang yang tak boleh pandang dia tu dengan kita tak ada hubungan apa, maka haram kita pandang dia, haram juga kita takziah kepada dia. Wa yukrahu ta'ziyatu li ghairi. Boleh kejap. Fala wa yukrahu ta'ziyatuha li ghairi man. Makruh. Selain daripada syabah pemudi. Siapa yang boleh takziah, ucap takziah kepada pemudi? Maknanya begini cerita dia. Ayah pemudi tu mati, Zainab. Ayah Zainab meninggal. Kita sebut yang boleh takziah Zainab ialah orang yang boleh tengok Zainab, orang yang halal melihat Zainab. Orang yang tak boleh lihat Zainab makruh takziah, ucap takziah kepada Zainab. Dan haram pula bagi pihak Zainab ni balas takziah tersebut. Haram. Jadi orang lain yang tak boleh tengok Zainab, yang haram melihat Zainab, orang ajar ni, orang asing kan, haram tengok Zainab, dia nak ucap takziah kepada Zainab. Zainab ni syabah, pemudi, 27, 28, 20, 21. Kita sebut ajar ni ucap takziah kepada Zainab makruh. Zainab jawab haram bagi pihak Zainab. Seperti mana haram juga bagi Zainab ni mengucapkan takziah kepada orang asing. Contoh, ayah saya meninggal. Zainab ni syabah, ucap takziah kepada saya. Dia rasa lain lah sikit. Kawan ni tak berkahwin lagi. Haram. Haram. Okey. Jadi sunat kita ucap takziah kepada ahli keluarga si mayat. Begitu juga orang-orang rapat dengan si mayat lah. Si mayat tu mati, isteri dia pun sedih. Tak, kawan-kawan dia pun sedih. Ataupun yang mati tu syekh, anak murid dia pun sedih. Ataupun yang mati tu anak murid, syekh dia sayang kerana murid tu. Tak, jadi kalau si mati tu, pertama kita sebut sunat kita ucap takziah kepada ahli keluarga si mati lah. Begitu juga orang-orang yang bersedih dengan kematian si mayat, gitu. Kalau anak murid mati, kita ucap takziah kepada syekh. Syekh mati, kita ucap takziah kepada anak murid, dan begitu. Sunat begitu. Kemudian disebutkanlah bacaan-bacaan dia, wa yuqal fi ta'ziyatil muslim fi mayyitihil muslim. Macam mana cara kita nak takziah? Zaid, ayah dia meninggal. Macam mana saya nak ucap takziah kepada si Zaid? Saya sebut a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika. Contoh Zaid, ayah Zaid meninggal. Ayah Zaid ni kafir. Sunat saya ucap takziah kepada si Zaid ni dengan ucapan lagu mana? Zaid muslim, ayah dia kafir. A'zamallahu ajrak wa sabbarak atau kita ucapkan akhlafa alaik atau jabara musibatak, atau selain daripada itulah.
Lepas tu kalau orang kafir, contoh kita sebut John ni kafir, ayah dia Muslim, ayah John tu mati, sunat tak kita ucap takziah kepada John yang kafir ni? Sunat juga kalau si John ni roti John. Tak, kalau si roti John ni orang yang apa? Bukan kafir harbi, bukan kafir yang murtad. Mana kafir yang muhtaram lah. Kita sebut ghafarallahu limayyitika wa ahsana azaak. Lepas tu orang yang terima takziah tu, saya ucap takziah kat dia, dia pula sunat jawab jazakallahu khaira, gitu. Dan takziah ni bukan mesti ucap dengan mulut je. Kita WhatsApp pun boleh, tulis pun boleh, guna handset pun boleh. Kita kemudian dibincangkan sedikit hukum hakam mengenai jenazah, mengenai bab ni lah secara umumnya. Pertama, kita sebut bolehlah kita menangis kalau seseorang tu mati, mak kita mati, ayah kita mati, kita nak menangis tak ada masalah. Yang haramnya an-nadbu. An-nadbu ni mana kita kira kebaikan dia. Tak, contoh kita sebut wa sanadah, wahai orang yang apa, yang sanadah ni apa, sanadi maknanya orang yang menjadi tulang belakang aku. Mana ucapan tu menunjukkan kita dah lemah semangat sangat, kita dah tak redha dengan ketentuan Allah Ta'ala, jadi kita menjerit-jerit, kita sebut wa sanadah. Itu tak boleh. Kita an-nadbu alaih tidak boleh, haram. Al-nadbu maksud dia ialah adu mahasini, kita kira kebaikan dia, satu persatu sebut kebaikan dia, haram. Okey, ada pandangan sebut al-nadbu ialah bilang kebaikan, sebut kebaikan si mayat, dan kadang kita menangis, haram. Begitu juga haram an-nauh. An-nauh ni kita angkat suara ketika mana kita buat an-nadbu, makna ketika mana kita bilang kebaikan si mayat tu, kita angkat suara macam orang gila, haram. Begitu juga jazak ni stres, pukul pipi, menjerit macam orang gila, tepuk dada, koyak baju, haram lah gitu. Menunjuk kesimpulan dia perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kita tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, hukumnya haram. Kemudian kita sebut hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur ini disunatkan. Disunatkan bagi lelaki menziarahi kubur orang Islam. Siapa-siapa, saudara kita ke, bukan saudara kita ke, ayah kita ke, mak kita ke, ikutlah. Bagi lelaki sunat ke ziarah kubur. Perempuan pula kita tengok, kalau kubur itu kubur Nabi, wali, orang alim, kawan kerabat, ayah dia ke, mak dia ke, abang dia ke, maka sunat perempuan ziarah kubur. Orang-orang telah disebutkan. Kalau orang tu orang asing, tidak ada, mana bukan wali, bukan kawan kerabat, bukan Nabi, bukan orang alim, perempuan makruh ziarah kubur. Okey. Jadi faham perempuan ziarah kubur wali, nabi, alim, qarib itu mandub. Selain daripada itu makruh, dibenci syarak. Okey, bila dianggap sebagai sunat ataupun makruh? Kalau dapat izin daripada wali lah. Contoh, isteri saya nak ziarah ayah dia, saya izin, sunat. Sebab apa? Ayah dia tu kawan kerabat dia. Isteri saya nak ziarah orang yang dia tak kenal, contoh, tak, saya izin, punya makruh. Tapi kalau saya tak izin, nak ziarah siapa-siapa pun haram. Ziarah mak ke, ziarah ayah ke, ziarah atuk ke, ziarah orang alim ke, ziarah orang yang dia tak kenal ke, haram lah ke. Kalau apa? Saya sebagai wali ataupun sebagai suami dia tak izinkan. Okey. Begitu juga selagi mana tidak ada fitnah. Kalau dia pergi ziarah kubur, pakaian pun seluar pendek, tak, tudung pun tak pakai, dengan wangian dan sebagainya, menyebabkan apa? Ada mafsadah, orang tak jadi ingat mati. Tak, orang lebih suka kepada dunia pula bila tengok perempuan yang begitu datang ke kubur, maka hukumnya haram. Malah Syekh sebut ghalib zaman hari ni gitulah, perempuan kalau datang ke kubur. Malah al-muhaqqaq fi hadzal zaman kadzalik. Memang dah berlaku pun zaman hari ni, perempuan datang ke kubur ni lebih banyak mendatangkan fitnah, mafsadah daripada kebaikan, maka haram. Tak. Kemudian kita sebut ziarah kubur ni dituntut pada malam Khamis. Pada malam hari Khamis ataupun hari Jumaat, daripada pagi sampai malam. Makruh pergi ziarah kubur hari Sabtu. Kemudian bila orang tu ziarah kubur, dia ziarah tu dengan niat apa? Wajarnya dia niat kerana Allah. Tak.
nak baiki hati dia yang rosak, yang lalai, ingat dunia sama, pergi ziarah kubur, ingat mati. Lepas tu pergi keadaan bersuci, ada wuduk. Okey, boleh. Kemudian sunat bila dia sampai ke kubur, dia bagi salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah ataupun wa inna bikum insyaallahu lahiqun. Lepas tu selepas dia bagi salam, dia berdoa nas'alullah lana wa lakumul afiyah ataupun dawamal afiyah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Doa-doa kebaikan untuk si mati dan juga untuk kita. Ini kita buat hari ni, yang biasa kita buat, kita lalu kubur, kita sedekah Fatihah. Comel tu. Tak? Okey. Kalau kita nak pergi ziarah kubur kan, tadi kita dah bagi salam, lepas tu kita doa. Comel juga, sunat juga. Bila kita sampai ke kubur, kita dekat dengan kubur. Kita pergi bahagian muka. Contoh ni, mayat. Ni muka dia. Jadi kita duduk, berdiri, kadang menghadap ke muka dia. Jangan menghadap kaki. Menghadap muka. Macam kita jumpa dengan orang lah, kita tak pandang kaki. Tak, kalau orang sakit, terbaring, kita tak duduk kat kaki, kita duduk bahagian muka. Sama orang mati ni pun. Tak, sebab dia dengar apa yang kita ucapkan, apa semua cuma tak boleh balas je, tak boleh jawab je. Tak. Jadi kita pergi ke bahagian muka, kita sebut Assalamualaikum. Lepas tu kita baca surah Fatihah, surah Yasin, surah Tabarakalladzi, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, dan surah-surah Al-Quran dengan niat untuk bagi sedekah pahala bacaan kepada si mati. Maksudnya ketika sedang baca, duduklah menghadap kiblat. Niat kita nak bagi manfaat kepada si mati dengan bacaan yang kita baca. Lepas tu sunat kita baca ni supaya kita tidak terkeliru lah. Kadang-kadang dilakukan boleh kita cepat nak bid'ah. Tak habis-habis kita baca biar kita tahu hukum hakam syarak. Wa yundabu an yarusha al-qabra bil ma'i tahir. Sunat kita renjis dengan air yang bersih. Jadi apa yang dibuat oleh tok guru kita, oleh orang-orang selama ni, renjis dengan air itu sunat. Lepas tu sunat kita letak jarid, iaitu pokok yang hidup lah. Ataupun yang mati pun tak ada masalah. Jarid ni pelepah. Sebab selagi mana dia hijau, dia akan tasbih, maka insyaAllah ada kesan baik kepada si mayat. Ataupun kita letak pokok terus. Selagi mana hidup, insyaAllah ada kesan kepada si mayat. Sebab pokok-pokok ni seluruh kehidupan ni, dia bertasbih kepada Allah, cuma kita yang tak faham. Kemudian sunat kita ziarah, dituntut kita ziarah kaum kerabat. Tak, lebih-lebih lagi apa? Mak ayah kita lah. Tu. Yang dah mati, yang masih hidup buat baik. Yang dah mati ziarah sama insya-Allah. Bila kita ziarah sama ni, kita bawa anak-anak pun, bila kita mati dia ziarah kita pula. Bila ziarah ni tak ziarah sajalah, tengok saja balik tak. Bila orang reti ni, degi dia bacalah, paling tak pun Yasin, tahlil. Paling pun nak cepat baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, dapat pahala baca Quran keseluruhannya. Jadi ada manfaat untuk si mayat tu. Kemudian saya sebut yang terakhirnya, hati-hati bila ziarah wali, jangan kita cium atabah. Atabah ni dinding tu. Dinding untuk menutup si mati tu. Kan atabah ni apa? Saya tak ingat. Atabah ni ke tempat pijak kan. Kita tengok balik ni. Atabah ni apa maksud atabah? Tak ingat pula. Taqbilul atabah. Hukumnya tak boleh. Begitu juga cium kubur. Tak boleh, haram. Lepas tu kita pusing kubur, tawaf, haram. Kita ataupun kita apa? Disebut bid'ah al-makruhah, bid'ah yang dibenci, yang buruk. Allah Alam, mungkin tidak haram, tapi makruhah, dibenci, buruk, bid'ah yang buruk. Tak. Jadi kita ziarah si mayat, wali lah. Bila kita nak paling tu, kita jalan gini ke belakang sampailah kita keluar daripada pintu. Itu juga bid'ah yang makruhah. Kita buat macam biasa je, kita berpaling macam ni, lepas tu kita keluar. Biar dalam keadaan punggung menghadap ke kubur. Tu cara yang comel. Boleh? Ini pandangan Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar yang sebut tadi, mencium kubur itu bid'ah yang makruhah, yang dibenci syarak. Bid'ah yang buruk yang dibenci syarak. Imam Ramli cakap, kalau diniatkan cium kubur, ialah tabarruk. Kita ziarah wali, kita cium kubur tu nak tabarruk, ambil berkat, maka tidak dimakruhkan. Sebagaimana difatwakan juga oleh ayah kepada Imam Ramli, iaitu
Syihab Ar-Ramli. Imam Syirwani mengatakan, telah berkata atau telah menyebut oleh Imam Suyuti dalam Tawsyih ke atas Al-Jami' As-Saghir, sesungguhnya telah beristinbat sebahagian ulama yang arif billah, mereka kata sunat kita takbil Hajarul Aswad, maka sunat juga kita takbil kubur salihin, cium kubur as-salihin, intaha. Maka Syekh Mustafa sebut, sekalipun aqulu fi istinbatil al-madhkur min sihhatin nahyi amma yush'aru bi ta'zim al-qubur tawaqqufun zahir, sekalipun diistinbat oleh sebahagian ulama yang al-arif billah mengatakan mereka kiaskan takbil Hajarul Aswad sunat, maka takbil kubur salihin juga sunat. Tak. Syekh Mustafa kata kias tu ada tawaqquf zahir lah. Kita nak kata betul pun susah juga. Sebab apa? Ada larangan yang jelas. Larangan jelas untuk kita menta'zim, memuliakan kubur. Tak. Kalaulah kita terima istinbat tersebut, kias tersebut, maka sewajarnya jugalah bagi orang-orang yang diikuti, tok guru, tak, cikgu, ustaz, tak, bila pergi ke kubur salihin jangan cium kubur as-salihin di hadapan para juhala. Sebab apa? Orang juhala ni tak boleh beza. Kita ni nak pergi ambil berkat, mereka nak kita ni nak ta'zim, nak agung-agungkan. Tak. Maka oleh sebab orang awam ni dia tak erti bahasa, tak berapa nak cerdik sebab tak mengaji, tak, maka eloknya kita tak payah buat lah benda lagu tu di depan kubur. Masa pengalaman saya di Mesir dulu, kubur Sayyidina Al-Husain ke makam, banyaklah makam-makam ulama, makam-makam para salihin. Ada orang ni, orang Mesir ni lah, nak hormat tu tak kena gaya, pergi sujud. Dia masuk ke kubur tu, dia sujud dulu sekali. Lepas tu dia bangun berdoa. Jadi sujud kepada kubur haram, sujud kepada makam haram. Tapi adakah kufur? Itu atas niat dia lah. Kalau niat dia nak menyembah, kafir lah. Tapi orang Islam tak menyembah selain daripada Allah Ta'ala ni. Jadi kalau kita boleh ajar je, kata benda tu tak boleh, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kita ajar dia, kita pula diajar oleh dia, tak, dengan rembatan dia, dengan makian dia, maka kita senyap sudah lah. Allah yahdik. Apa tu? Wansarif wa khalas. Faham tu? Jadi ada adab ziarah kubur ni kena tu lah. Jangan kita jadi macam orang awam, pergi tawaf kubur, pusing 7 kali, sujud lah, macam-macam tak. Itu perkara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. InsyaAllah nanti kita akan masuk babuz zakah, babu az-zakah. InsyaAllah bab zakat ni kita baca dan 2 kali baca habis. Begitu juga bab puasa kita baca 2 kali baca habis, InsyaAllah lah. Lepas tu kita pun masuk bab haji, iktikaf, lepas tu bab haji. Lepas tu kita masuk babul buyu'. Kita nak target 70-80 kali majlis khatam insyaAllah. Faham tu? Barakallahu fikum. Hal min soal? Ada soalan? Perkara-perkara yang boleh menimbulkan tuhmah ke atas diri kita, elok kita tinggal lah. Elok kita tinggal. Tak, seperti pergi ke kubur, apa tu, macam tadi lah, tawaf ataupun benda-benda yang pelik-pelik tu, tak perlu kita buat lah. Tak perlu kita tiru orang, kebanyakan orang awam. Walaupun kita sebut harus, satu tawasul apa semua tu harus, tapi jangan kita melampaui batas sampai orang pun pandang tak berapa nak apa, pandang pelik lah. Faham tu? InsyaAllah. Hal min soal? Ada soalan tak? Tak ada. Jadi insyaAllah nanti kita akan masuk babuz zakah. Jadi dah selesai at-taharah, babuz salah, babuz salah dah selesai. Jadi nak masuk babuz zakah. Babuz zakah 2 majlis selesai insyaAllah. As-sawm kadzalik.
Kita tengoklah i'tikaf haji pun kita akan ambil dalam 2-3 majlis, selesailah. Kemudian kita masuk al-buyu' insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.